Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, hari ini saya, sebagaimana saya janji, saya akan terangkan bagaimana cara untuk belajar siapkan tugasan bagi subjek khusus BA 10203 kajian teks morfologi ar-rajihi. Sebagaimana pelajar tahu, bagi kursus ini saya dah jelaskan pada minggu pertama dahulu, kita dapat 3 CLO. CLO 1 adalah melibatkan kuis 10 markah dan juga peperiksaan akhir 40 markah. Yang tu kita akan laksanakan kemudian nanti. Saya akan beritahu bila akan buat test untuk 10 markah. Dan 40 markah untuk peperiksaan akhir, kita tunggu jadual daripada pihak akademik. Baik, hari ini saya cuma nak fokus kepada tugasan 1 dan tugasan 2. Mewakili markah untuk 30 markah bagi CLO 2, 20 markah bagi CLO 3. CLO ni mungkin pelajar tak kurang jelas. CLO bermaksud Course Learning Outcome, hasil pembelajaran kursus ini. Jadi setiap kursus lazimnya ada 3 CLO. Okey. Jadi untuk subjek untuk kursus ini, CLO yang kedua 30 markah merujuk kepada itu tugasan pelajar perlu memberi penjelasan mengenai pengkelasan perkataan Arab berdasarkan kaedah morfologi yang dipelajari. Sebagaimana maklum, saya dah beritahu dalam grup Telegram, sehingga minggu ke-5 dapat 3 tajuk besar yang pelajar telah belajar, iaitu Mizan Sorfi, Qalbul Makani, Al-Fi'lu Sahih, Al-Mu'tal, Mujarrad wal-Mazid dan makna-makna pertambahan huruf. Okey. Jadi untuk semua tajuk tersebut saya fokuskan kepada tugasan. Okey, tugasan. Adapun tajuk-tajuk yang selepas pada minggu ke-5, 6 ke atas, saya akan fokus kepada peperiksaan akhir. Jadi tajuk yang pelajar dah buat tugasan tidak akan ditanya lagi dalam peperiksaan akhir. Baik. Untuk CL2 ni, tugasan pelajar di mana pelajar perlu mengenal pasti perkataan Arab dan teks berdasarkan tajuk-tajuk yang telah kita pelajari. Kita fokus dulu CLO2. Okey, ini tugasan yang telah saya kongsi dalam grup Telegram. Okey. Setiap kumpulan perlu cari mendapatkan petikan teks. Bilangan teks tersebut, ada 1 teks ke, 2 teks ke, 3 teks ke, tajuk teks, tajuk apa-apa tajuk, bebas, panjang pendek teks, nak panjang ke nak pendek ke, terpulang. Adakah teks itu berbaris, kalau tidak berbaris, terpulang, bergantung kepada kumpulan yang tentukan. Bincang elok-elok mana yang nak pilih. Ataupun diberi kebebasan, maksudnya nanti setiap kumpulan tu mungkin ada 2-3 teks yang berbeza. Tidak ada masalah. Jadi berkaitan dengan teks, itu kebebasan kepada setiap kumpulan. Yang penting, kena nyatakan sumber daripada mana petikan yang setiap kumpulan tu dapat. Daripada internet ke, daripada buku ke. Kalau daripada buku, nyatakan buku mana, buku surat berapa awak ambil, nyatakan dalam tugasan masing-masing. Sekarang apa yang perlu pelajar buat, setiap kumpulan buat? Sebagaimana yang saya dah maklum dalam grup, dapat 3 tajuk morfologi yang utama kita dah belajar. Yang pertama, setiap kumpulan perlu siapkan tugasan, iaitu kenal pasti dan analisis pelbagai bentuk di bawah tajuk Mizan Sorfi. 1. Yang kedua, kenal pasti dan analisis pelbagai bentuk untuk fi'il sahih, yang mana fi'il sahih itu terbahagi pada 3, salim, mahmus, mudha'af, ataupun fi'il mu'tal yang terbahagi pada 4, juaf, misal, naqis, afif, sama ada lafaz mafru' atau makrun. Yang ketiga, kenal pasti dan analisis pelbagai makna. Yang mana setiap pelajar dah belajar, mana kalau perkataan tu ada huruf tambahan, maka setiap pertambahan tu ada makna dia. Jadi
tiga tajuk ini saja yang tugasan perlu disiapkan. Okey, bagaimana nak agihkan? Okey, agihan tugasan 1, 2, 3 ini adalah dibahagikan kepada setiap ahli kumpulan. Okey. Seterusnya, berapa tebal tugasan tersebut, berapa bilangan perkataan atau berapa bilangan jawapan yang diperlukan itu akan saya maklumkan kemudian, ataupun pelajar boleh fikir mana yang terbaik, okey, supaya bila disiapkan tugas tersebut tu memenuhi apa kriteria yang saya nak. Okey, baik. Sebagai contoh, kumpulan tersebut nama dia kumpulan A contoh, kumpulan A. Ahli kumpulan tersebut terdiri daripada 10 orang. Lazimnya setiap kumpulan mungkin ada antara 7, 8, 9 dan mungkin ada 10. Sebagai contoh, satu kumpulan tu ada 10 orang, ini nama-nama ahli kumpulan. Okay. Kemudian bila dah kena pasti ahli kumpulan, maka tugasan pertama ialah cari teks. Okey, sebagai contoh katalah, okey, ini teks yang saya ambil daripada internet dan saya nyatakan sumber dia. Saya copy link internet tu. Okey, ataupun kalau pelajar ambil daripada buku, nyatakan buku mana. Okey. Dan boleh photostate ke, boleh scan ke, alright, teks tersebut tak perlu salin lah. Okey, kalau ambil internet boleh copy paste. Okay. Contoh saya ambil teks yang ni. Okay, bila saya tekan yang ni, maka teks tersebut saya ambil daripada laman web ini. Okey, di bawah tajuk Ma hiyal fadail syahr Ramadan. Okey, maka saya pilih tajuk ini, teks ini. Saya copy teks ini, kemudian okey, saya pilih ini. Okey, ini adalah teks yang saya nak cari perkataan. Alright. Kemungkinan kumpulan A ni, okey, kumpulan A ni dia boleh guna satu teks untuk kesemua tajuk tu. Tidak ada masalah. Okey. Kemungkinan satu kumpulan tersebut, setiap tajuk 1, 2, 3, okey, sekejap. Okey, setiap tajuk Sorfi ni dia nak cari teks yang berbeza pun tak ada masalah. Ini teks berbeza, teks yang berlainan, teks yang berlainan, tak ada masalah. Ataupun nak cari satu teks saja, okey, satu teks ni boleh cover ketiga-tiga tajuk tadi. Baik. Okey. Seterusnya, bila dah kena pasti teks, nyatakan sumber teks, bahagikan teks tersebut, okay, kepada ahli kumpulan berdasarkan tajuk. Contoh, tajuk 1, Mizan Sorfi, diberi kepada Abu Bakar, ini nama matrik dia, Abu Bakar, Pelajar Kamal, Umar. Tajuk 2 akan dibuat oleh Hanif, Osman, Fadli contoh. Tajuk ketiga, Ali, Syukri, Raza, Amin. Jadi pembahagian tugasan ni bincang sama ahli kumpulan. Okay. Siapa yang akan buat tajuk yang mana dan siapa partner dia. Okay. Bila dah siap, dah pasti siapa pemilik setiap tugasan tajuk tersebut, maka setiap ahli boleh mulakan proses kenal pasti perkataan berdasarkan tajuk-tajuk yang telah ditetapkan. Okay. Setelah selesai kenal pasti perkataan, ahli kumpulan perlu analisis perkataan tersebut, kelompokkan mengikut kategori, mengikut kesesuaian tajuk yang telah dipelajari. Maknanya tadi kalau teks, contoh, ini teks, okay, yang kena buat tajuk Mizan Sorfi, dia pilih, okey, dia satu perkataan ni, 2, 3, 4, okey. Kenal pasti terdahulu. Okey. Kemudian okey, kenal pasti perkataan dan kelompokkan mengikut kategori. Setiap kategori, setiap tajuk ada kategori tertentu kan. Okey. Dan lagi baik kalau pelajar tersebut dia boleh tambah ulasan maklumat yang baru tentang tajuk tu, apa yang didapat, apa dia nak buat ulasan tentang tajuk tu. Okey, nanti saya akan beritahu contoh. Okey, bagaimana nak menyiapkan tugasan, bagaimana nak hantar. Okey, pertama, rujuk dokumen. Okey, dokumen di sini adalah ini. Saya dah sediakan
bagaimana tugasan tu perlu dihantar. Okey, ini cover dia, ada lambang UNIZA, ini nama kursus, nombor kursus, nama kursus, di bawah penyelidikan saya. Kemudian yang menyediakan, disediakan oleh ahli keperluan ini, yang 10 orang tadi. Abu Bakar semua ni, letak nombor metrik dan letak kelas. Okey, bukan tak apa, nombor metrik saja. Okey, siap. Muka kedua, okey, asingkan siapa yang buat bahagian satu, ni Sorfi. Letak nama tadi kan, Abu Bakar, Kamal, siap dengan nombor metrik. Kemudian, ini petikan dia. Okay. Jadi, pelajar ni dia boleh sama ada nak letak perenggan demi perenggan pun tak ada masalah, supaya dia senang nak bahagikan. Contoh, katalah ini panjang, tapi dia kerak-keraan dia bahagikan. Ada satu perenggan, kemudian diikuti oleh jawapan dia. Okey, selesai satu perenggan tu, dikopi balik, letak balik. Jadi dibenarkan, itu lebih bagus, senang saya rujuk, senang saya cek. Contoh, katalah ini tajuk Mirza Sorfi, dia dapat dibaca petikan, dia pokok perkataan kat sini, pilih dan beritahu apa itu asal kalimat tersebut, apa itu wazan dia. Semua ni dia boleh senaraikan berdasarkan teks yang dipilih. Selepas selesai semua perkataan yang difikirkan perlu dicari dalam petikan tersebut, pelajar perlu buat sedikit ulasan, rumusan lah. Sebagai contoh, adalah pelajar boleh tulis berdasarkan pencarian perkataan dia dapat 50 perkataan. Contoh kan. Okay. Perkataan tersebut adalah merakumi isim, merakumi fi'il, dan ada wazan-wazan yang tertentu. Okay. Boleh buat ulasan. Ulasan ni lah yang baik, lagi bagus, dan dapat markah yang lagi baik. Okay. Tidak ada ulasan ni, mungkin markah dia akan kurang sikit lah. Jadi kat sini ni, pelajar boleh tulis apa yang rumusan yang terdapat daripada pencarian untuk setiap tajuk tersebut. Okay. Itu tajuk yang kedua, siapa yang kena Sahih Mu'tal. Contoh, dia pun boleh letak teks kat sini, boleh pecah-pecahkan teks mengikut perenggan, kemudian keluarkan mana fi'il, apa kata akar dia. Okay, contoh saya dah bagi ni, apa jenis dia, adakah fi'il mu'tal ataupun sahih. Kalau mu'tal, dia kategori apa, juaf, misal, naqis. Okay, kalau salih, adakah dia mudha'af ila akhiri. Okay. Bayana bukan juaf kan. Okay, bayana betul sebab dia huruf ilah kat tengah. Okay. Walaupun tasydid, tapi ini huruf mu'tal kan. Kalau qalla, barulah kita kata dia tu adalah mudha'af. Marra. Okay, sebab tidak ada huruf ilah. Okay, baik. Dan nyatakan juga apa ulasan dia. Untuk bahagian ketiga, iaitu makna-makna af'al mazidah, pelajar yang terpilih untuk buat tugas ini, nyatakan nama dia. Dia boleh bincang. Okay. Boleh bincang, boleh bahagikan ulang. Mungkin tak nak bincang sama-sama, boleh bahagikan mengikut perenggan. Dia akan cari berdasarkan tugasan masing-masing. Boleh juga pelajar tu nak berbincang sama ahli kumpulan pun boleh. Ini contoh. Nyatakan dia tu, adakah dia mazid dengan satu huruf, dua huruf atau tiga huruf. Atau wazan apa, ifta'ala. Dan apa makna untuk ifta'ala ni? Boleh rujuk pada buku Tatbiq Sorfi. Kemudian, bahagian seterusnya ialah buat sedikit ulasan. Ulasan di sini mungkin dapat lebih kurang 40 perkataan ke, yang kebanyakannya di atas wazan ifta'ala, maknanya dia apa, buat ulasan sikit. Okay, sini. Boleh buat bentuk bulat, boleh buat karangan, tidak masalah. Okay. Itu untuk siapkan tugasan. Okay. Seterusnya, itu rujuk dokumen. Rujuk dokumen bermaksud rujuk kepada tugas apa ni yang saya bagi cover tadi, yang ni.
Ini dokumen penghantaran tugasan. Okey. Seterusnya rubrik. Okey, baik. Bagaimana saya akan nilai tugasan pelajar masing-masing? Untuk CLO2, okay, saya akan merujuk kepada tata cara pemakaran ini. Okay. Jumlah markah keseluruhan 30 markah. Analisis pertataan boleh baca ni. Okay. Baik, sebagai contoh, siapa yang buat Mirza Sorfi tadi, maka tulis nombor matrik dia. 105, 100, nama dia siapa? Abu Bakar tadi kan, Abu Bakar contoh. Yang kedua siapa? 05, 6743, contoh nama dia. Okay, jadi letak kumpulan. Sebab nanti saya akan nilai tugasan masing-masing berdasarkan markah ini. Siapa yang tak boleh kelas, tidak boleh buat kelasan perkataan, dia tak kenal pun Mirza Sorfi itu apa-apa, maka dia dapat markah 1 contoh. Dia boleh tapi banyak yang salah, banyak kena betulkan, maka dapat 2. Dia boleh kenal perkataan tapi ada sedikit kesilapan, dapat 3. Kalau dia dapat buat yang baik tanpa salah dan salah yang sikit-sikit saja, bisa dapat 4 ataupun 5. Kalau ini langsung tak salah, bahkan dia dapat susun dengan bagus, dia dapat buat ulasan tahlil tadi dengan baik, maka dia mungkin dapat 4 atau dapat 5. Okay. Masing-masing akan dapat markah kat sini lah. Okay. Okay. Seterusnya, nanti markah ni saya akan rincikan nanti, tapi ini adalah antara elemen-elemen yang saya akan nilai lah. Okay. Kemudian nanti perincian markah saya akan maklum balik. Okay, tapi penting nyatakan tugasan, siapa yang buat tugasan masing-masing. Alright. Okay, ini untuk CLO2. Seterusnya adalah CLO3. CLO3 adalah okay, untuk tugasan CLO3. Okay, saya lupa nak terang tadi. CLO3 tugasan yang sama. Okay, masih lagi teks. Tapi yang ni, markah ni, okay, dia merujuk kepada mempraktikkan kaedah morfologi dalam pertuturan dan penulisan. Okay. Sekarang ni pelajar saya akan nilai dari segi pertuturan. Okay, di mana untuk CLO3 ni, okay, boleh rujuk pada rubrik ini, di mana setiap kumpulan diminta buat satu perbincangan menggunakan Google Meet. Okay, rancang betul-betul dengan kawan-kawan masing-masing. Kemudian tetapkan tarikh bersama ahli kumpulan. Okay, buat Google Meet, bagi link sesama kawan. Saya tidak ada, saya tak masuk. Cuma pelajar sendiri yang bincang, rekod Google Meet tersebut. Jadi setiap ahli kumpulan akan berbincang dalam Google Meet itu, bercakap dalam bahasa Arab. Okay. Video pembincangan tersebut antara 10 atau 5 minit. Okay. Pelajar dalam sesama Google Meet tersebut boleh berbincang. Okay. Berbincang tentang kekuatan, kelemahan, bagaimana pelajar itu menyiapkan, dia cerita balik apa yang terdapat dalam teks tersebut. Jadi kat sini saya akan tengok bagaimana pelajar itu bercakap, bagaimana pelajar itu menerangkan apa yang dia buat dalam tugasan tersebut. Okay. Lagi bagus. Tidak perlu meleret-leret, terus pada point. Okay. Tengok sini, saya dah nyatakan apa elemen-elemen yang saya akan nilai kepada setiap pelajar nanti. Pelajar yang tidak bercakap, yang tidak bagus buat perbincangan, mungkin markahnya tidak akan sama dengan mereka yang pelajar yang dapat memberi ucapan dengan baik, bercakap dengan baik. Jadi, tengok rubrik ini, bagaimana saya untuk dapat markah yang 5, untuk dapat markah rendah macam mana, saya dah nyatakan kat sini. Okay. Sekali lagi, nyatakan bilangan, nombor metrik, nama pelajar untuk saya beri markah. Okay. Untuk markah CLO2 nanti saya akan perincikan balik, nampak ada sedikit kesilapan yang saya lakukan, nanti saya akan maklumkan balik. Jadi saya rasa cukup itu dulu berkaitan dengan tugasan pelajar untuk subjek saya ini. Okay. Mohon pelajar, saya terlupa
Okey, tugasan tu boleh hantar kepada saya pada minggu yang ke-11. Sebab saya jangka dalam minggu yang ke-14 tu saya dah boleh beritahu markah untuk markah khidmat pelajar setiap pelajar. Okey, sebelum tamat semester ini. Jadi sekarang ni minggu ke-4, pelajar dia masih lagi dalam 6 minggu ataupun 7 minggu lagi. Okey, masih panjang lagi. Jadi bincang dalam setiap kumpulan. Okay. Jadi saya itu saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.